Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Dr. Zul Hilmi nak berbicarakan sikit tentang membuat research ataupun membuat PhD dari rumah. So, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana 5 hari pengalaman duduk di rumah ni? Setakat ni okey lagi. Okey lagi Setakat ni okey lagi. Tak apa, boleh kontrol lagi lah. Boleh kontrol lagi Ke dapur tu boleh kontrol ke? Kenapa tu? Jangan tu tak boleh kontrol. Okey Doktor. Pernah tak Dr. Zul sebelum ni ada pengalaman macam ni? Maksud saya adalah pengalaman bila diumumkan oleh kerajaan kan kita tak boleh pergi ke office bekerja dari rumah, ataupun pelajar pasca ustazah ni perlu belajar di rumah, buat tesis di rumah. So ada tak pengalaman Dr. Zul sendiri? Kalau dari segi pengalaman tu memang ni first time lah. First time kena apa ni, tak boleh keluar rumah kan. Okey. Kalau sebelum ni kita bebas ke mana saja. Tapi kalau belajar di rumah tu adalah sikit sebanyak pengalaman. Walaupun saya secara peribadinya tak berapa suka belajar dekat rumah, ada sebab-sebab dia. Tapi apa ni, kalau dalam keadaan sekarang ni memang terpaksa belajar daripada rumah lah. So sebenarnya masa dia announce kan hari Rabu kita perlu hadkan pergerakan, semua tak boleh datang office, tak boleh datang fakulti nak belajar kan. So apa antara perkara yang sepatutnya pasca ustazah ni prepare lah sebelum berpindah ke rumah tu, apa antaranya? Okey, bila government dah umumkan supaya kita kena kurangkan pergerakan daripada rumah, of course ada pengumuman yang buat universiti semua terpaksa ditutup, ya. Pelajar-pelajar setengahnya diberikan cuti untuk balik ke rumah masing-masing, dan benda ni sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti pelajar, ya, sama ada undergraduate ataupun postgraduate. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena ada satu rancangan alternatif yang mana kita kena design supaya tidak ganggu aktiviti belajar kita, ya. Dan kalau kita tengok pada masa ni semua orang kat rumah memang sesuai dekat rumah lah. So dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan belajar kat rumah ni. Okey. Satunya dia selesa. Sebab rumah kita sendiri. Ya. Kita bebas bergerak dalam rumah kita sendiri dan kita dah biasa dengan environment rumah sendiri, ya. Dan yang keduanya dia mudah. Maksudnya kalau kita biasa pergi hari-hari pergi universiti, kita kena cari parking, kita kena cari meja favorite kita dekat library untuk belajar dan sebagainya. Dan kita kena kadang-kadang kita keluar makan dan sebagainya. Dan benda ni kalau kita study kat rumah tak perlulah. Tak perlulah. So tapi kita kena ingat, walaupun study kat rumah ni ada kelebihan dari segi keselesaan dan mudah, tapi dia ada dua musuh utama. Apa dia tu? Kalau belajar kat rumah ni. Dia ada dua musuh utama. Satu ialah kalau kita biasa dengar procrastination. Okey. Melengah-lengah ataupun tangguh kerja. Dan yang keduanya adalah distraction. Maksudnya gangguan-gangguan yang tak sepatutnya ada semasa kita belajar. Dan kalau saya boleh ulas, kalau saya boleh sebut contoh sikit berkenaan dengan procrastination ni, ataupun kita panggil tangguh kerja lah, lengah-lengahkan kerja ni. Dia akan membantutkan kita punya planning, ataupun dia akan membantutkan kita punya KPI kita, apa yang telah kita tetap untuk hari tersebut, ya. Dan yang keduanya kalau saya sentuh tadi adalah distraction.
Yang ni banyaklah, kalau dekat rumah ni banyak recession. Dari segi TV-nya, dari segi tempat tidurnya, Okay. kita cakap tadi ulang alik dan sebagainya, itu semua distraction. Tambahan pula kalau kita ada family yang besar dan kita tak tahu macam mana nak manage, kadang-kadang tiba-tiba kita tengah belajar, yalah kita tak boleh control kan. Kadang nak datang, nak itu, nak ini. So benda-benda tu adalah, pada saya adalah distraction yang perlu kita atur, kita hadapi dengan sebaiknya lah. Ya. Tapi ya. Tapi ada tips dia, nak atasi dua benda tu ada tips. Itulah apa tips tu? Itulah tanya tadi tu. Okey. Dia sebenarnya depend kepada individu. Setengah orang akan lain dia punya cara dia, ya, kalau study dekat rumah ni. Okay. So since kita bicarakan tentang kita study dekat rumah, dan tadi saya sebut apa dia punya cabaran dia, ya. Dan sekarang kita nak tengok macam mana kita nak cuba atasi. Okey, nak hadapi dia macam mana? Pada cabaran itulah. So saya cuba bagi beberapa lah, tak banyak lah. Masa yang singkat ni, pertamanya kalau kita tengok, kita kalau belajar dekat rumah, kita kena ada satu kawasan yang khusus untuk kita belajar. Study area yang khusus, yang mana kita dah design tempat tu untuk kita belajar. Okey. Ya? Dan kita nak tempat belajar ni kita selesa dengan tempat tu. Dia mestilah kemas, dia mestilah bersih. Kalau tengok dari segi lighting dia, lampu dia mesti cukup terang untuk bantu kita belajar. Dan kalau boleh cuba elakkan tempat belajar itu dalam bilik tidur. Okey. Belajar sebelah, katil sebelah. So tempat katil dia, cuba elakkan. Kalau boleh dekat coffee table ke, kalau ada coffee table boleh buat kat coffee table. Tapi kalau sebaik-baiknya kalau ada ruang khas tertentu belajar, itu lagi itu yang pertama. Okay. Tips yang kedua, kalau belajar daripada dekat rumah. Ya, kita kena setkan KPI kita setiap hari. Apa yang perlu kita capai daripada rumah setiap hari. Of course kita akan ada limitation kita berbanding dengan kalau kita berada dekat universiti, library dan sebagainya, ya. Capaian kita pun terhad kepada rujukan dan sebagainya. Tapi kita kena setkan KPI. Nak tak nak kena set KPI untuk hari tersebut, ya. Dan apa yang boleh membantu kita untuk capai KPI kita adalah kita kena amalkan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif. Aktif, okey. Ya. Dia kalau kita tengok pembelajaran aktif ni, dia akan membantu kita untuk capai KPI. Ya. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena tanya diri kita apa yang kita nak sebelum kita study, semasa kita study dan selepas kita study. Okey. Contoh. Kalau sebelum kita study, kita kena tahu, kita kena tanya kita apa yang kita nak pada hari tersebut. Contohnya kalau kita tengah buat literature review. So apa yang kita nak tahu tentang suatu perkara ataupun suatu variable yang kita perlu tahu hari. Ya. Itu sebelum. Dan semasa study, kita kena tengok apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan info daripada internet dan sebagainya, adakah itu membantu kita untuk tujuan kita menulis tesis ataupun tujuan kita buat kajian. Artikel-artikel yang kita baca adakah ia sesuai dan sebagainya. Yang tu semasa kita belajar. Dan selepas daripada kita dapatkan informasi-informasi tersebut, kita kena tengok balik. Kita kena buat reflection. Sama ada apa yang kita dapat tu, adakah ia perlu ditambah baik, perlu tambah ataupun adakah cukup ke belum dan sebagainya. Adakah masa yang kita peruntukkan tu cukup untuk kita dapat informasi yang kita perlukan dan sebagainya. So 3 langkah tersebut kita boleh katakan satu pembelajaran yang aktif untuk kita capai KPI kita pada hari tersebut. Okey, itu yang berapa tadi? Kedua. Kedua. Okey.
Yang ketiga adalah kita kena tetapkan masa dan cuba patuhi masa kita belajar. Kalau kita Tetapkan tengok masa dan apa? patuh. Kita Patuh. kena Okey, dan tetap. kena disiplin lah untuk mematuhi Okey, masa okey. tersebut. Okay. Dia kalau kita tengok, manusia ni dia lain-lain. Dia biologi dia lain-lain. Dia ada masa dia aktif. Dia ada masa yang dia produktif. Masa-masa tertentu. Ada setengah orang suka belajar malam. Ada setengah orang suka bermula pada waktu pagi. Okey. So kita kena tahu bila masa kita produktif. Dan masa tersebut kita cuba manfaatkan dia untuk dapatkan sebanyak mungkin input dan cuba buat sebanyak mungkin kerja, menulis ke, baca ke dan sebagainya pada masa produktif tersebut. Dan bila kita set masa, bila kita tahu masa produktif kita set dan kita kena patuhlah. Kita kena patuh masa tersebut. Tak boleh buat benda lain pada masa yang kita tahu kita sedang suruh belajar. Cuba manfaatkan. Dan insya-Allah pada masa kita produktif tu kita punya kita punya hasil tu lagi bagus, lagi memberangsangkan. Ya. Kalau waktu-waktu tak produktif tu, apa patut kita buat sebenarnya? Pada waktu yang tak produktif, sama ada kita cuba paksa ni dia ada kelemahan dia lah. Sebab kita tak akan selesa dengan paksaan tersebut. Dan kalau boleh, kalau kita boring baca, kita cuba tulis. Okey. At least satu page kena paksa, satu hari kena siap paksa. Dia macam cerita dia macam kita macam dekat China dia lockdown macam mana kan? Okey. Dia paksa orang kan, suruh balik. Paksa lah. Paksa kita macam dipaksa juga siap lah. So dalam 14 hari ni at least lah 14 page boleh siap lah. Ya, at least 14 page kena siap. Okey. At least ada hasil je. Okey, satu lagi soalan saya nak tanya. Ada research kita yang melibatkan eksperimen kan, ada yang mengambil data akan pergi keluar, dan waktu kita kawalan pergerakan kita tak mampu nak buat benda-benda tu. So apakah aktiviti research yang sesuai yang perlu kita buat di waktu kita ni untuk gantikan? Sepatutnya kita kena keluar interview ataupun sepatutnya kita kena jaga eksperimen kita, tapi kita tak dapat laksanakan. So apa pendapat Nuzul untuk menggantikan waktu-waktu itu pada waktu kawalan pergerakan ni? Okey, yang ni kalau siapa-siapa yang terlibat dengan eksperimen dia ada kritikal sikit lah ya, sebab dia melibatkan tempat yang khusus untuk kita buat kajian. Contohnya eksperimen yang melibatkan perkara-perkara klinikal dan sebagainya kan, melibatkan sains dan sebagainya. So first kali walaupun dikatakan kita dikawal pergerakan, tetapi kalau macam saya kerja, kalau ada kerja kita perlu ada surat kebenaran, yang satu lah. So kalau pihak universiti boleh membenarkan benda tu berlaku, then tak ada masalah lah, boleh pergi ke lab macam biasa kalau dibenarkan. Kalau dibenarkan. Kalau dibenarkan boleh saja. Asalkan kita tahu kita kena jagalah kita punya social distance dan sebagainya, kena bawa mask ke ataupun sanitizer dan sebagainya yang perlu dijagalah. Dan yang kedua, kalau katakan benda tu tak boleh, dan kita kena manfaatkan masa-masa yang ada tu untuk, paling simple adalah buat literature. Tambahkan literature. Ya, tambah literature dan menulis benda-benda yang dah tertangguh tu eloklah ditulis. Ya, dan saya rasa benda tu boleh membantu kita meluangkan masa yang tak kita dapat penuhi itulah. Dan kalau kita tengok sekarang pun, kalau kan research melibatkan kita nak collect data untuk interview, tak ada masalah. Kita ada macam kita buat sekarang ni, kita menggunakan teknologi. Betul. Kan? Dan kita boleh set appointment dengan mana-mana siapa yang kita nak interview tu, pakar-pakar yang kita nak interview. Yes, pakar-pakar yang kita nak pasti untuk kita interview daripada rumah. Tak ada masalah sebenarnya. Teknologi ya. Okey.
apa pandangan Dr. Zul tentang penggunaan orang kata teknologi ni lah kan, dan ramai juga dikatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah ni 3-4 hari ni menggunakan semualah yang boleh digunakan, termasuklah Zoom ni lah. So apa pandangan Dr. Zul ni? Okey. Teknologi ni sebenarnya kita kena pandai guna, itu je. Sama ada kita boleh memberi manfaat kepada kita ataupun melalaikan kita. That's why kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok teknologi dia boleh bantu kita dekat rumah dengan sebaik-baiknya, dan dia juga boleh membuat kita lari daripada track kita dengan selari-larinya, ya. Contohnya kalau the biggest distraction dekat rumah adalah media sosial. Kalau boleh masa kita belajar dekat rumah, cuba elakkan guna media sosial. Tutup, letak tepi dulu, jangan hirau dekat media sosial. IG, FB dan sebagainya tu, kalau boleh tutup dulu. Pastikan fokus kepada kerja. Dan dalam kita guna teknologi ni juga, once kita dah kalau kita ada jadual kita daripada pagi sampai petang kita dah tengok skrin saja, kadang-kadang masa yang kita rehat untuk minum tu, kalau boleh pun kurangkan guna media sosial. Sebab apa? Kita dah tengok skrin banyak. So bila kita rehat, kita masih lagi tengok skrin, yang tu tidak memberi satu kesan yang efektif lah kepada masa rehat kita. Kalau boleh masa rehat tu tengok ikan ke kan, ataupun buat simple exercise, baik macam tu lah. Jadi itulah, tapi teknologi ini dia kalau kita gunakan sebaiknya untuk bantu kita punya pembelajaran, masa belajar, dan dia akan sangat-sangat membantu, ya. Kita niaga lah. Okey. Dr. Zul masih ada? Ya. Okey, alright. Apa ni, sebelum kita berakhir ni, boleh Dr. Zul ringkaskan balik tentang 3 tips yang Dr. Zul share sebelum tadi. Boleh tak kita ulas balik 3 tips tadi sebelum kita berakhir? Boleh, insyaAllah. Okey, seperti mana yang kita borangkan daripada awal tadi, duduk kat rumah ni memang kita selesa, tapi ada cabaran-cabaran dia. So tips untuk belajar daripada rumah ni, satu, kita kena setkan tempat yang selesa untuk kita belajar. Kena ada tempat yang dipanggil designated study area, yang tu yang pertama. Dan kalau boleh tempat ni selesa untuk kita belajar lah, ya. Yang keduanya adalah kita kena setkan KPI kita untuk hari tersebut. Kita kena praktiskan pembelajaran aktif, mana yang saya terangkan tadi, ya. Dan yang ketiga, kita kena ada kenal pasti kita punya masa yang kita produktif. Cuba patuhi masa tersebut, cuba gunakan masa tersebut sebaiknya dengan mematuhi masa yang telah kita tetapkan. Dan yang keempat, cuba jauhi daripada media sosial lah. Okey. Dan jauh. Ada 2 lagi sebenarnya kalau saya nak bagi lah. Ada 2 lagi, okey, silakan. Secara ringkasnya lah. Okey. Secara ringkasnya, kalau belajar dekat rumah, selesaikan dulu urusan-urusan keluarga. Bangun pagi, selesaikan dulu. Biar kalau yang perlu sapu sampah ke, masak ke, uruskan anak, selesaikan dulu. Biar selepas tu kurang distraction masa kita belajar. Dan yang akhir sekali lah, kalau katakan kita masa kita belajar, kita dah terguna masa untuk buat benda lain yang tak boleh dielakkan. Contohnya, wife suruh pergi post barang Lazada dekat IG ke yang dia jual ke, balik tu malam kena gantilah. Kalau guna masa sejam, malam tu ganti lagi sejam. Okey. Masa yang kita tetapkan, kalau 7 jam sehari, cukup 7 jam. Tak boleh lagi. Itu untuk bantu kita tak lari daripada track. Okey. Kesimpulan yang saya boleh buat ni antaranya adalah fokus dan masa lah. Pemilihan masa, susun masa dulu tadi dan fokus dulu lah. Okey, terima kasih Dr. Zul Hilmi atas perkongsian ni. Semoga benda ni kita dapat share pada pasukan Ustazah yang lain, membantu dalam keadaan kita dalam kawalan pergerakan ni. Tak tahulah akan
berakhir atau tidak 31 ni, mungkin tambah ke tak tahu. Mungkin ada last kata nasihat pendek pada pasukan Ustazah. Okey, nasihat pesanan ringkas saya semasa dalam tempoh kawalan pergerakan ni, jaga kesihatan masing-masing, jaga social distancing masing-masing, patuhi arahan-arahan pihak berkuasa dan patuhi juga jadual pembelajaran anda dekat rumah. Teruskan PhD dari rumah. Teruskan PhD dari rumah. Jangan. Okey, terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.